أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersiaran pada pagi ini. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kekuatan dan semangat, kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini, bagi edisi Khamis 24 Disember 2020 bersamaan dengan 9 Jamadil Awal 1442 Hijriah, alhamdulillah kita di Tanyalah Ustaz mendoakan mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kekuatan dan semangat. Dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang sekira cukup menarik yang akan kita perkatakan, yang akan kita bincangkan dalam topik sirah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, paling fasih membaca Al-Quranul Karim. Kita bersama tetamu undangan kita di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kacak seperti biasa. Oh tu lah. Alhamdulillah Ustaz. Awal sikit lah puja ni. Nak bagi semangat sikit Ustaz. InsyaAllah tabarakallah kita membicarakan tentang seorang tokoh yang begitu hebat Ustaz, dan kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Dan seperti biasa kita mengajak dan juga menyuruh kepada para penonton sama ada di mana jua menonton kami pada pagi ini, sama ada menerusi TV3 maupun TV9 ataupun menerusi siaran FB Live. Bagi yang mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh ajukan ataupun hubungi menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, atau jangan ni kita minta je sebaik kepada para penonton jangan menghantarkan soalan menerusi komen di FB Live, kerana kita mungkin susah untuk mengambil soalan di situ. Jadi terus hantarkan menerusi poster yang telah pun kita siarkan di Facebook, insya-Allah, dengan satu harapan dan juga semangat untuk sama-sama kita menuntut ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan kita bersiaran serentak seperti biasa menerusi TV3 dan TV9. Bagi yang menonton menerusi TV3, jangan lupa untuk tonton lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Baiklah Ustaz, untuk permulaan kita nak saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Kita masih lagi berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19. Kes baru dicatatkan menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga semalam 1,348 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 98,737. 5 kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 444 orang. Dan kes sembuh baru sebanyak 710 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 80,014 kes. Ini satu perkara ataupun satu peringatan untuk kita bersama. Mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat, memberikan jalan keluar kepada kita daripada pandemik COVID-19 yang membelenggu kita dan juga seluruh dunia pada ketika ini. InsyaAllah dengan tanda pagar kita mesti menang, insyaAllah. Baiklah Ustaz, untuk permulaan topik kita, Sayyidina Ubay bin Ka'ab paling fasih membaca Al-Quran. Seperti biasa untuk mukadimah saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amal bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada dinda saya Da'i Ana dan seterusnya kepada rakan-rakan kru penerbitan Tanya Ustaz dan juga para alim ulama di luar sana, para penonton, ibunda saya yang didoakan moga bahagia, sihat dan beroleh berkat hidup, dunia dan akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dayana, kali ini kita akan berbincang seperti biasa, iaitu dalam silibus sirah. Pada kali ini kita akan menyebut ataupun berkongsi tentang seorang tokoh yang cukup terkenal sebagai seorang yang fasih dalam Al-Quran ataupun pakar rujuk Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran ini yang diperakui sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita semua sedia maklum para sahabat Nabi begitu ramai, kurang lebih ada 144,000 orang, dan jumlah tersebut para ulama sirah mengambil kira jumlah tersebut berdasarkan perhimpunan pada khutbatul wada' ataupun khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Urana. Dan jumlah yang begitu ramai itu, dan salah seorang daripada permata yang begitu hebat sekali iaitulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang mana beliau sangat terkenal, yang disebutkan juga oleh ataupun yang sangat terkenal juga sebagai katibul wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang yang di antara yang genius, maknanya orang yang tercerdik dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, dan juga merupakan orang yang Allah suruh Nabi ajarkan Quran kepadanya. Ini bukan calang-calang ni. Orang sekarang kata apa, bukan kaleng-kaleng. Kan? Orang yang Allah Ta'ala suruh Nabi ajarkan Quran pada dia. Dan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, nanti kita ceritalah kisahnya. Beliau sendiri pun bagaikan tak percaya. Sungguh Allah Ta'ala suruh ajarkan Quran pada saya ni, pada aku ini. Dia pun bagaikan tak percaya dan siap tanya Nabi lagi. Allah Ta'ala sebutkan nama saya ni. Sungguhkah Allah sebut nama saya ni? Kita ni maknanya kalau macam kita hari ni, kita rasa macam kita ni biasa sangat. Kan? Tapi kalau namanya disebut Allah dan namanya juga disebut oleh Allah sebagai orang yang nak perlu diajarkan Quran, ini satu kemuliaan. Dan juga diberikan gelaran oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai seorang yang mendapat gelaran Sayyidil Mukminin ataupun ketua orang Islam. Dan juga ada satu kisah menarik yang insya-Allah nanti macam biasalah Dayanah bantu tolong ingatkan. Ada satu doa yang agak ganjil, kita tak kata pelik lah, doa yang agak aneh, doa yang agak ganjil. Kalau sebelum ini pernah saya kongsikan tentang Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an, yang mana beliau ada juga doa yang agak ganjil. Sebagaimana pernah saya kongsikan sebelum ni, doa beliau, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini dia minta pada Allah agar dalam perang nanti dia dipertemukan dengan musuh yang kuat. Yang musuh kuat tu pula mampu mengalahkan dia. Pelik. Kita biasa minta, ya Allah bagilah aku menang. Tak. Aku minta datangkan musuh, musuh tu kuat, dia kalahkan aku sampai telingaku dipotong, hidungku dipotong. Dan apa permintaan Abdullah bin Jahsy itu dimakbulkan Allah. Itu maknanya saya nak beritahu kata contoh doa yang agak ganjil. Tapi Allah perkenankan. Begitulah juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pada kali ini yang akan kita kisahkan riwayat hidup beliau ini. Ada doa pelik. Yang saya ingat, kalau macam doa Abdullah bin Jahsy tadi tu pun, kita tak tergamak kot nak minta macam tu. Tak berani, tak? Begitulah juga doa yang bakal kita kongsikan nanti ni, yang diungkapkan, yang dipanjatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini. Doanya saya ingat, kita sendiri pun tak tergamak kot nak minta. Tetapi inilah tanda-tanda ataupun ciri-ciri ahli syurga, orang hebat, imannya tebal, ataupun
Al-Quran tu dah sebati dengan jiwa dia, maknanya permintaannya itu walau kelihatan pada pandangan manusia biasa itu satu yang ganjil, satu yang begitu tak terfikir oleh kita, tapi itu adalah suatu yang menjadi dambaan orang soleh, orang beriman ni, sebagaimana yang kita akan kongsikan tentang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan beliau juga merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dua kunyah ataupun gelaran jugalah boleh kita katakan, iaitu beliau dipanggil juga oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagai Abu Tufail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memanggil beliau selain daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu Munzir. Nanti ada hadis ataupun ada kisah dialog di antara beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikutkan kisah awalnya, Dayan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini, pada awalnya itu beliau adalah merupakan orang yang duduk di Madinah ataupun nama sebelumnya Yathrib. Dan beliau terkenal sebagai orang yang memang mahir membaca, pandai menulis. Maknanya golongan cerdik. Bila orang cerdik, orang pandai ni, dia satu kelebihan dia apa? Dia memang orang yang antara terawal dapat maklumat banyak perkara. Sebab itu kalau kita tengok waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utuskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk ke Yathrib ataupun ke Madinah sebagai menjadi duta Nabi untuk menyebarkan dakwah Islam ke sana, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pada waktu itu yang belum lagi Islam, pada ketika itu dia dah kenal Nabi Muhammad SAW sebelum Mus'ab cerita pada penduduk Madinah ataupun penduduk Yathrib waktu itu tentang Nabi. Dia kenal awal lagi dah. Sebab apa? Sebab kita semua sedia maklum, orang Yahudi Nasrani ini, Nabi Muhammad SAW sudah pun famous dah. Telah pun masyhur di kalangan pendeta-pendeta mereka ni, ahli kitab, rahib-rahib semua dah tahu dah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh Salman Al-Farisi. Beliau pernah berguru dengan kurang lebih ada 5 padri. Ini kisah sebelumnya lah. Dia pernah berguru dengan 5 orang padri, yang mana salah seorang daripada mereka pernah berpesan, kata mereka, wahai Salman, engkau ni nanti satu hari pergilah berjumpa dengan satu orang yang kalau kau ni umur panjang, pergi jumpa dengan satu orang, dia ini Nabi dan dia pula adalah Nabi akhir zaman. Antara ciri-ciri dia ialah Nabi akhir zaman tu dia tidak menerima sedekah. Akan tapi dia terima hadiah. Hadiah dia terima. Dan dia ada di antara dua bahunya itu ada tanda. Ataupun kita kata apa, khutbah nubuah ataupun tanda lambang kenabian itu ada di antara dua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Nabi akhir zaman. Maknanya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menjadi sebutan orang sejak daripada dulu Yahudi Nasrani. Cuma mereka ini yang Allah Taala murka, marah sangat, yang kita sering duk baca dalam solat surah Fatihah tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu golongan yang dimurkai Allah, golongan yang sesat itu adalah kerana dia tahu bahawa Nabi adalah utusan Allah Taala, Nabi yang terakhir, tapi dia tak mau terima. Dia tak mau mengakui bahawa Rasulullah SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Satunya sebab mereka tak apa, dia pun ada sifat resis juga ni. Dia pasal dia kata Nabi akhir zaman ni, lah orang ingatkan Israel. Mari ikut Arab pula. Kan? Sebab itu kalau tuan-tuan baca sirah, banyaklah sirah Ibn Hisham dan banyak lagi, tahap kenalnya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW di malam Nabi dilahirkan, dia orang tengok bintang, dia orang boleh kenal. Bintang, orang kata bintang kejora lah apa tu kan, kenal bintang Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap tu lah punya kenal mereka ini. Tu kan, dan banyak lagi lah. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini bila dakwah diserukan kepada mereka, tak kala beliau pergi saja ke Mekah untuk bersama-sama dengan 73 rombongan ketika itu untuk berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itulah pengislaman beliau. Dan waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah sampai saja ke Yathrib ataupun ke Madinah,
Terus Nabi langsung melantik Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini sebagai orang penting dalam bab urusan surat menyurat, urusan-urusan rasmi, bab-bab menulis ni setiausaha lah kita panggil, macam SU mencatat minit mesyuarat ke apa, dialah orangnya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an memandangkan beliau juga adalah orang yang memang pakar dan mahir dalam bab membaca dan juga menulis. Dan ada satu catatan menarik jugalah tuan-tuan nak kena tahu. Kalau hari ini kita biasa terima surat rasmi, ni kalau adik-adik kita karangan dia tahulah yang biasa tu tengah belajar karangan kan. Bukan Sungai Karangan Kulim tu lain. Ni karangan duduk mengarang ni. Tulisan ni kan. Rupanya tuan-tuan, dalam bab surat menyurat, di hujung, di bawah sekali kan, tertera tulisan apa? Yang benar. Yang menjalankan amanah. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tapi jauh. Lepas tu ada sign. Ada tauqid kat situ kan, ada sign. Lepas tu nama sekian-sekian. Rupanya tuan-tuan, ada satu yang menariknya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliaulah manusia ataupun orang yang terawal yang kita kata mencetuskan sistem tersebut. Maknanya ada surat penting daripada Nabi, urusan rasmi, dia tulis bagaimana yang diarahkan Nabi. Di bawah itu dia akan tuliskan di situ yang menulis, yang mencatat, begitu. Macam kita hari ni yang benar apa kan? Nama beliau disaksikan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan kelangsungan daripada yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan insya-Allah nanti kita akan masuk juga tentang kehebatan, kefasihan beliau dalam ilmu Al-Quran. Saya tertarik bila Ustaz sebut tentang surat rasmi itu, dia ada format dia Ustaz. Dia yang paling mahal sekali, dia yang benar tu dia ada chop Ustaz. Jadi itulah salah satu perkara yang walaupun kita kata secara ringkas Ustaz, mudah-mudahan membawa kepada hala tuju topik kita pada pagi ini, iaitu tentang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, antara yang paling fasih membaca Al-Quranul Karim. Dan Ustaz, kita ada soalan. Yang pertama menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sal Rasid Cikci. Baik, yang pertama Ustaz, soalannya, siapakah sebenarnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan bagaimanakah nasab keturunan serta permulaan pengislaman beliau? Dan yang kedua, bagaimana perihal perjalanan kehidupan beliau yang dikatakan sering bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermulanya sebagai pencatat wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon perkongsian ilmu daripada ustaz. Syukran, dengan tanda pagar biar tahu jangan keliru. Ustaz, kita nak jawab soalan ni tapi kita nak berhenti rehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik sirah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, paling fasih membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembacanya di hari akhirat. Jadi mari sama-sama kita hayati sirah seorang sahabat Nabi SAW yang cukup hebat, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan ustaz, kita nak sambung kisah Ubay bin Ka'ab. Kita nak raikan soalan yang telah pun diajukan sebentar tadi oleh sahabat kita Sal Rasid Cikci, yang bertanya soalan tentang siapakah sebenarnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan bagaimana nasab keturunan serta permulaan pengislaman beliau. Dan yang kedua, bagaimana perihal perjalanan kehidupan beliau yang dikatakan sering bersama dengan Nabi SAW dan kerjaya ataupun
bermulanya tanggungjawab beliau sebagai pencatat wahyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Dayanah dan sahabat yang menanyakan soalan. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ataupun Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu an merupakan seorang yang sangat hebat, memiliki kemahiran membaca dan menulis sejak daripada sebelum keislaman beliau lagi. Dan satu perkara yang menariknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pernah menyebutkan bahawa di kalangan para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masing-masing ada kehebatan, ada dia punya kelebihan yang tersendiri. Sebagai contoh, Nabi pernah menyebutkan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Seorang yang lembut, seorang yang tutur bicaranya, budi pekertinya itu memang baik, memang sangat penyayang orangnya itu. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan Nabi menyebutkan orang yang paling teguh, orang paling tegah dalam menjalankan perintah Allah adalah Sayyidina Umar, pun terkenal dalam sejarah tentang sifat kepribadian beliau. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling jujur dan pemalu sifatnya adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Wa alamuhum bil halali wal haram Sayyidina Muaz ibnu Jabal radhiyallahu an. Dan orang yang paling alim, orang yang paling mengetahui halal dan haram adalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dan kata Nabi SAW lagi, yang paling mengetahui tentang ilmu faraid ataupun pembahagian harta pusaka warisan semua adalah Zaid bin Sabit. Kemudian yang paling bagus bacaan Qurannya adalah Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an. Tu kena ingat tu. Dan setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Mereka ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka ini memiliki kehebatan yang tersendiri. Seperti yang sendiri diperakuikan tadi ni, bahawa Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling bagus bacaan Qurannya. Dan satu yang paling istimewanya adalah kerana Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang menerima langsung wahyu dari lisan Nabi fresh. Allah. Maknanya fresh dia dapat tu. Orang kita macam kita hari ni beli sayur ke apa, kita nak langsung dari tanah, cabut dari tanah tu fresh sungguh tu. Bukan beli dekat pasar burung ke mana dak. Ambil daripada tanah tu fresh tu. Tu kalau sayur. Tanah duk melekat ke? Duk melekat lagi, duk debu lagi. Oh ni memang fresh sungguh ni. Maka begitulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an merupakan orang yang paling bertuah beruntung kerana dapat menikmati lazatnya halawatul Quran, manisnya Quran itu, sehingga kan beliau sendiri mengakui bahawa tengok ya, kan kita sebut di awal tadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ni merupakan orang yang pandai membaca, pandai menulis. Dan bila orang pandai membaca ni, maknanya dia orang yang tahu menilai. Tahu menilai akan kelebihan satu-satu, kita panggil karya lah. Tapi bila turunnya Quran, beliau menyebutkan bahawa Al-Quran ini penuh dengan seni. Kekuatan mukjizat Al-Quran itu tiada bandingan. Tingginya tunjuk ajar Al-Quran, mendalamnya makna-makna di sebalik tiap ayat Al-Quran yang tak pernah jumpa dalam mana-mana kitab sebelum ini. Itu yang diakui oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia memang Dayana, kalau orang dulu-dulu maknanya kalau maknanya zaman Nabi Musa alaihissalam, maknanya terkenal dengan orang yang sibuk dengan sihir pada zaman tersebut. Bila zaman Nabi Isa alaihissalam terkenal dengan dunia perubatan, kan? Lalu mukjizat Allah bagi pada Nabi Isa bukan setakat mengubat orang yang sakit jadi sembuh, dengan izin Allah yang mati boleh hidup balik. Power sungguh. Tapi luar biasa. Lalu bila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenallah semua orang-orang yang penyair, penyajak,
apa dipanggil apa, sayembara, ahli sastra. Kan ahli sastra lah apa kan, maknanya orang-orang yang pandai menyusun kata bait bicara yang begitu indah sekali. Tengoklah tuan-tuan, kalau masih ingat lagi Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seronok dapat cucu ni kan. Ambilnya Nabi ketika dalam keadaan bayi ketika itu masuk dalam Kaabah dan menyebutkan apa? Shalla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahi atani hazal ghulama taibal ardani. Kita duk seronok, duk menasyid kan, orang tak tahu sejarahnya itu. Itu Datuk Nabi tu. Maknanya bila dialunkan, dia kan Bani Adnan kan. Maksudnya apa? Tuhan memberkati kamu wahai Adnan, Datuk Nabi yang ke-20. Wahai yang terpilih, wahai yang penuh keikhlasan, pengasih segala puji bagi Allah mengurniakan kepadaku anak lelaki yang baik akhlak dan sifatnya. Nampak? Sampai ke hari ini dialunkan, dia ada kemerduan pada bahasa tu. Allah, bukan Allah. Pada lantunan. Lantunan ni tak boleh pakai. Masuk nasyid terkeluar. Sagu hati mujur. Tapi lantunan ayatnya itu kekal sehingga ke hari ini. Namun bila datang saja Al-Quran, pakar-pakar bahasa, semua orang yang maknanya memang terlibat dengan dunia karya syair semua kalah. Kan? Maknanya i'jaz Al-Quran di situ melemahkan semua segala apa yang telah pun diperkatakan berkait tentang karya yang sedia ada pada waktu itu. Maknanya karya apa masterpiece apa waktu itu pun kalah dengan adanya ataupun turunnya Al-Quran. Jadi antara kelebihan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini iaitu menerima langsung wahyu Quran dari lisan Nabi fresh ataupun kita, maaflah orang panggil apa, first hand. First hand ni bukan second hand. First hand ni dapat langsung daripada Nabi. Kalau ada setengah orang kan ambil apa tu sanad Quran kan, bila nama dia dengan sampai ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tu maknanya hebat kuat. Dia hebat. Salah seorangnya Syekh Quraim Rajih kan, nama beliau kan sampai ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ulama hebat Syria kan. Allahu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati, masya-Allah tabarakallah, satu perkisahan yang cukup memberikan bekas di hati kita untuk kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, teman kita, yang dengan jalan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita raikan soalan yang berikutnya di Facebook. Sahabat kita Nurul Huda Tajuddin yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini telah fasih membaca Al-Quran sejak kecil? Siapakah yang menjadi pengajar kepada beliau sehingga berjaya menjadi seorang yang paling fasih membaca Al-Quran? Mohon penjelasan. Terima kasih. Kalau kita hari ini Ustaz, kalau boleh kait dengan soalan ni, macam saya mungkin mak ayah kita lah kan, yang mengajar kita Quran, kemudian adalah tuk-tuk guru lama. Jadi mungkin ada yang mendidik ataupun yang mengajar kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni sebagaimana yang telah pun diceritakan oleh yang bagi Ustaz. Sedikit Ustaz. Baik, terima kasih. Sahabat yang bertanya, maknanya satu benda yang perlu kita tahu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini merupakan suatu yang istimewanya adalah beliau belajar langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau ini mahalnya di situ, mahal dekat situ. Sebab dia belajar langsung direct daripada Nabi. Maknanya bila belajar langsung daripada Nabi sendiri, ini merupakan suatu kemuliaan yang tak ada tolak banding. Sebab itu ribuan umat manusia berpusu-pusu nak menuntut ilmu daripada beliau. Dan insya-Allah nanti, sebab kita tak naklah potong cerita ni, nanti di hujung nanti ataupun di pengakhiran hayat hidup Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, ada satu kisah yang sangat menyayat hatilah. Saya kira agak menyayat hati jugalah. Kenapa? Kerana ada seorang yang nak sangat belajar, nak belajar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, akan tetapi hasratnya itu tercapai maupun tidak, jangan ke mana-mana lah. Allah, kita nak simpan kisah tu Ustaz. Tapi memang bersungguhlah orang tu, dia nak sangat belajar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, datang daripada Iraq.
daripada Iraq mari ke Madinah tu semata-mata nak menuntut, nak belajar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang pada waktu itu Ubay bin Ka'ab beliau dah sangat tua dah pada waktu itu. Buzur. Kan? Maknanya kalau dah berumur sangat, maknanya dari segi tenaganya itu dia dah tak berapa nak mampu sangat. Akan tapi orang tu datang nak juga belajar dengan beliau. Ini satu kisah yang menarik yang boleh kita akan ceritakan sebentar lagi. Namun apa yang pentingnya di sini saya nak kongsikan bagi menjawab soalan tadi itu, belajar langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu kelebihan lah yang ada pada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sehingga kan baginda Nabi sendiri mengakui ataupun Nabi sendiri telah pun melantik di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada di kalangan mereka ini tersenarai di antara 6 orang yang dibenarkan oleh Nabi untuk berfatwa. Ini ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini, antaranya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini daripada Muhajirin, dan 3 daripada Ansar pula, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. 3 orang ni daripada Ansar, dan ini juga merupakan satu lagi kita panggil apa, kredit lagi, pengiktirafan pada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, iaitu di antara 6 orang yang dibenarkan untuk berfatwa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya satu ketokohan yang tak ada siapa-siapa yang boleh petikaikan lagi akan keilmuan beliau. Wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama di talian pada hari ini. Saya kira mungkin kita biasa dengar ke orangnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana kita tahu Ubay bin Ka'ab adalah orang yang fasih membaca Al-Quran? Soalan saya, fasih yang bagaimana ni Ustaz? Sedangkan mereka ni bahasa Arab dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka ni dah maklum dah bahasa Arab kan. Jadi fasih yang bagaimana yang dikatakan dalam Ubay bin Ka'ab ini? Yang kedua saya nak tanya, adakah dia juga yang mula-mula membaca Al-Quran dengan berlagu ataupun taranum ini ke bagaimana ke, walaupun daripada kita bertaranum sehingga sekarang ni, adakah Ubay bin Ka'ab ini juga orang yang mula-mula taranum bacaan Al-Quran ini dan juga tajwid sekali? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antara pemanggil dan juga penonton setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid untuk soalan tentang tahap kefasihan yang bagaimana kalau boleh dizahirkan, digambarkan. Kemudian yang kedua tentang taranum ataupun qiraat lah juga kita boleh masukkan sedikit Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Omar sering buat panggilan, mengajukan soalan. Yang soalan-soalan beliau ni sangat membantulah untuk maknanya mencernakan lagi konten ataupun isi kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ulama menyebutkan fasihnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini ada beberapa. Boleh saya rumuskan ada 3. Pertama sekali, kefasihan beliau dari segi bacaannya itu. Maknanya bacaan yang dengan izin. Maknanya kalau kita kata apa, bacaan yang begitu photostat. Bahasa WhatsAppnya copy paste. Sungguh betul-betul direct, langsung. Maknanya kalau nak dengar macam mana bacaan yang diturunkan oleh Jibril, yang dibacakan oleh Jibril pada Nabi SAW, itulah dia. Fasih orangnya itu, bacaannya itu. Okey, itu yang pertama. Maknanya dari sudut bacaannya fasih. Yang keduanya, fasih dalam memahami akan makna di sebalik ayat-ayat tersebut. Maknanya ayat yang diturunkan itu dari sudut asbabun nuzulnya ataupun dari segi apakah makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan itu. Sebab beliau belajar langsung dengan Nabi SAW. Setiap daripada patah ayatnya itu dijelaskan oleh baginda Nabi langsung kepada beliau. Fasih, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah dari segi Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu yang saya catat dulu ni? Yang ketiganya adalah tentang bagaimana beliau untuk menghuraikan ayat-ayat Al-Quran ini untuk difahami umat.
Maknanya bukan semua orang yang dia tahu tentang satu ilmu boleh nak fahamkan orang. Maknanya dia macam ni. Ada setengah orang dia yang alim, dia banyak ilmu, tapi kemahiran untuk memahamkan orang ni bukan semua orang ada. Betul. Maaflah dengan izin, istilahnya apa? Faham hanya dia. Dia seorang je lah faham. Bahasa tinggi sangat. Tak sampai. Dia mampu untuk, maklumlah kata tuan-tuan kan, sejak sebelum keislaman beliau lagi, beliau juga merupakan orang yang mahir membaca. Orang ahli bahasa ni orang hebat. Dia tahu macam mana menyusun ayat agar ayatnya itu sesuai untuk nak dipahami. Khatibun nas ala qadri unqulihim, kan Nabi kata kan, berbicaralah engkau pada manusia mengikut kadar fikiran, akal, tahap pelajaran, background, latar belakang pendidikan mereka. Ceramah dengan orang kampung ada bahasa dia. Ceramah dengan orang motong getah, noreh getah, ada ayatnya. Ceramah dengan orang penyawat awam, ada ayatnya. Orang meniaga, begitulah. Maknanya kefasihan beliau sangatlah hebat. Namun soalan yang kedua, saya mohon maaf, wallahu alam, tak dapatlah saya nak jawab kerana dari segi ilmu taranum ataupun melagukan Quran ini, saya kira ramai di kalangan asatizah kita yang boleh menjawab soalan tersebut. Dr. Luqman pun ada. Itu memang pakar-pakar taranum lah ni. Saya taran saja, num tak ada. Minta maaf, wallahu alam ya. Moga-moga menjawablah persoalan daripada Tuan Haji Omar tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Satu keindahan yang tidak boleh digambarkan dan hanya yang merasainya sahaja mampu menggambarkannya, iaitu bila mana kita merasai kesedapan dengan Al-Quranul Karim, Ustaz. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi yang akan kita bicarakan dan juga perkatakan. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara tentang topik sirah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, fasih, paling fasih membaca Al-Quran. Jangan tertukar pula Ustaz. Ubay bin Khalaf tu yang lain pula. Itu antara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal izbillah min zalik. Yang ni Ubay bin Ka'ab. Yang ni Ubay bin Khalaf. Ini satu perkara ataupun sirah sahabat yang perlu sama-sama kita hayati. Takut-takut terbagi nama anak. Ustaz takut juga tu, bimbang. Jadi kena ada ilmu juga. Jadi kita nak sambung Ustaz pengajian kita. Tapi sebelum tu kita nak serulah kepada sahabat-sahabat, para penonton yang mungkin ada lagi soalan yang nak diajukan. Terus hubungi 18881677 atau terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz, kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di laman Facebook yang bertanya, Hasnun Wahid. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ubay bin Ka'ab dikenali dengan nama Abul Munzir. Kebanyakan sahabat Rasulullah SAW mempunyai peranan masing-masing dalam membantu baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan syiar Islam. Selain paling fasih membaca Al-Quran, apakah tugas atau peranan yang diberikan kepada beliau untuk dalam rangka berjuang bersama dengan baginda Nabi SAW? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, satu kemuliaan yang ada pada beliau ialah seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Satunya, beliau adalah seorang yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling fasih dalam ataupun bidang Al-Quran ini, dan juga beliau merupakan di antara 6 orang yang mendapat kita kata lesen untuk berfatwa ini, selain yang kita sebutkan tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'az, Sayyidina Zaid dan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maknanya mereka ni memang ilmuwan terbilang. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah menyebutkan ketika beliau pergi ke Damsyik
Damascus ataupun di Syria. Yang mana ada satu kampung, nama kampung tu Jabiah, yang mana ketika beliau Sayyidina Umar pergi ke situ, maknanya sebagai satu lawatan rasmi pemimpin besar ni, beliau mengumumkan kepada penduduk-penduduk di kampung tersebut, kata beliau, siapa-siapa yang ada masalah nak tanya tentang faraid, tentang isu faraid, pembahagian harta semua, rujuklah kalian semua kepada Zaid bin Sabit. Kalau ada masalah tentang tentang fiqh, tentang ibadah dan sebagainya, fiqh semua, maka rujuklah kalian kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dan kalau kalian semua nak bertanya berkait tentang Al-Quran, bertanyalah kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Akan tapi kalau nak minta duit, minta dengan aku. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, dah. Urusan keuangan. Urusan keuangan, minta duit minta dengan aku. Minta bantuan ke apa, rumah ada masalah ni minta dengan rumah ni. Yang lain nak tanya lain. Tapi tuan-tuan, dalam hal ini satu perkara yang boleh dijadikan sebagai tauladan kita bersama, begitu tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau kata apa? Nak tanya ilmu sekian, tanya pada sahabat sekian. Tanya bab-bab ini, tanya kepada sahabat si fulan sekian-sekian. Padahal tuan-tuan, beliau sendiri, Sayyidina Umar Al-Khattab, diperakui bahawa keilmuan beliau juga tak ada tandingannya juga. Sehingga kan Nabi pernah menyebutkan, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Kalau ada Nabi, tak ada lah. Tapi kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orangnya. Pun dia boleh kata, apa masalah Quran? Tanya dengan Ubay lah. Ada masalah tentang apa faraid? Tanya Zaid bin Sabit lah. Tentang apa duit, peruntukan, bantuan? Tanya sini. Padahal beliau sendiri pun orang alim dah. Hebat. Itulah sifat para sahabat Nabi, tak pernah saling mendabik dada. Semuanya aku lah, tapi aku tak ada masalah. Tanya dia orang lain lah, kan? Tidak ada sombong dalam hati mereka ini. Dan beliau juga ataupun Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah orang yang paling bertuah dapat berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain jugalah, pembantu-pembantu setia baginda Nabi, sama ada Sayyidina Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Huzaifah al-Yamani dan yang lain-lain. Maknanya dari sudut perjuangannya itu menjadi antara orang-orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peranan untuk dalam hal-hal urusan rasmi, surat menyurat ataupun dalam catatan, khususnya dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Berikutnya Ustaz, ada satu soalan yang cukup menarik di Facebook. Sahabat kita bertanya tentang ayatul kursi, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak raikan pemanggil terlebih dahulu yang berikutnya pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ana dan Ustaz Elia dan semua warga kerja, tanya Ustaz dia tahu dengan keliru. Okey, soalan saya Ustaz. Adakah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah melibatkan diri di dalam peperangan jihad menentang tentera musyrik bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, adakah ketika itu hanya Ubay bin Ka'ab seorang sahaja yang paling fasih membaca Al-Quran berbanding dengan para sahabat-sahabat yang lain? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya tentang ghazwah ataupun peperangan yang disertai oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan juga apakah ada sahabat-sahabat yang lain yang juga mungkin sefasih sebagaimana Sayyidina Ubay. Baik, terima kasih pada sahabat kita yang bertanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup baginda Nabi senantiasa dibantu oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Sebab itu kita pernah dengar Nabi menyebutkan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada kurun aku. Dan kemudian selepasnya itu, dan kemudian selepasnya itu. Yakni golongan ataupun generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan tabi'in selepasnya itu. Jadi salah satu golongan yang hebat juga adalah golongan Ansar. Siapakah salah satu ataupun salah seorang daripada golongan Ansar ini? Iaitulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan hebat sangatkah golongan Ansar ini? Hebat tak hebat tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan mencintai golongan Ansar
merupakan tuntutan iman. Allah. Mencintai golongan Ansar. Sebab apa? Sebab golongan Ansar ini adalah golongan yang mereka ini menerima penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, meremang cerita. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang negara ataupun wilayah ataupun di Yathrib ataupun Madinah itu mereka boleh menerima, istilah kita kata orang luar lah daripada Mekah, menerima dengan hati yang penuh rasa sayang. Nabi mempersaudarakan di antara mereka, dan mereka pula boleh menerima golongan Muhajirin ni, maknanya dengan hati yang sangat welcome, kata berlapang dada. Mari sini, ada yang sanggup menceraikan isteri, ambillah mana-mana isteri aku kalau kau nak aku ceraikan. Begitu sayangnya mereka pada golongan Muhajirin, sehingga kan Nabi menyebutkan tidak mencintai golongan Ansar melainkan orang itu mukmin, orang beriman, dan tidak pula yang membenci golongan Ansar melainkan dia tu munafik. Dan sesiapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta padanya. Siapa yang mencintai golongan Ansar, Allah akan cinta padanya. Dan siapa yang membenci mereka, golongan Ansar ini, maka Allah membencinya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, jelas pada kita kenapa, merujuk pada soalan tadi balik, maknanya golongan Ansar juga adalah mereka yang berjuang, berperang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ketinggalan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Cuma kita tidaklah pergi secara terperinci. Maknanya dalam setiap siri peperangan ada kisah-kisah sahabat-sahabat yang terkehadapan. Tapi bagi saya semua sahabat ada peranannya yang tersendiri. Okey, dalam bab ini. Dan soalan kedua berkait tentang kita panggil apa? Pakar rujuk. Dalam bidang Quran ni, tuan-tuan semua, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai, tuan-tuan, ramai di kalangan mereka yang menjadi pakar rujuk Al-Quran. Dan salah seorang daripadanya yang kita sedang bincangkan inilah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini, kerana masing-masing ada peranan. Dan beliau juga antara yang peranan penting juga dipanggil untuk nak menghimpunkan pengumpulan Al-Quran setelah ramainya di kalangan para hufaz yang menghafal Quran ketika itu yang syahid dalam perang Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzab pada ketika itu. Dan panjanglah ceritanya, tapi kita nak sebutkan bukan beliau seorang saja, tapi kita katakan di awal tadi ni beliau adalah salah seorang yang jenius, yang cerdik, yang hebat, yang fasih dalam Al-Quran ini, selain ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raikan satu soalan berkaitan dengan keutamaan ayat ataupun surah di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu tentang ayatul kursi, daripada Muhammad Faizal bin Ahmad yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Ubay, manakah ayat Al-Quran yang besar dari sudut berkah dan keutamaannya? Lalu Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu menjawab, ayatul kursi. Soalannya Ustaz, mengapa ayat kursi Ustaz? Dan apakah kelebihan dan ganjaran seseorang yang selalu beramal dan kerap membacanya? Mohon pencerahan, terima kasih. Seingat saya dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Ustaz. Jadi persilakan Ustaz ayat kursi. Terima kasih pada sahabat kita yang mengajukan soalan. Ya, benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah test sahabat Nabi yang mulia ini, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ataupun jangan tertukar juga dengan apa tu? Ubay bin Ubay bin Khalaf kan. Kerana sahabat Nabi ni, Nabi akan menggunakan pelbagai, dengan izin, approach, pendekatan, kaedah, teknik, manhaj untuk penyampaian ilmu. Nabi tidak bercakap langsung saja. Ada setengahnya Nabi mulakan dengan soalan dulu. Nabi bertanya, ya Abul Munzir, atadri ay ayatin min kitabillah ma'ak a'zam? Wahai Abu Munzir ataupun Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tahukah kamu apakah ayat Allah dalam Quran ataupun dalam kitabullah yang paling agung, yang hebat yang kau hafal? Beberapa kali Nabi tanya, akhirnya beliau pun jawab, iaitulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis, iaitulah ayatul kursi. Dan ayat kursi ini bila dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi menyebutkan pada beliau, liyahdakal ilm ya Aba Munzir, moga Allah Subhanahu wa taala
ataupun beruntunglah engkau diberikan petunjuk ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil Nabi menepuk dadanya. Ni maknanya ilmu tersimpan di dada. Tu hebat ni. Awak ni memang hebatlah, excellent, bagus, comel, mumtaz, bagus kamu ini. Dan bagi persoalan, apakah di antara kemuliaan yang ada pada ayatul kursi, tuan-tuan semua, ayat yang paling besar sekali dalam Quran, azam, dia punya yang paling mulia, paling hebat sekali adalah ayatul kursi. Surah yang paling mulia sekali, paling hebat sekali, surah Al-Fatihah. Tapi menarik ni Dak Yan, rupanya kedua-dua ilmu ini Ubay bin Ka'ab dapat ilmu ni. Nabi pernah beritahu, Nabi kata, wahai Ubay, sebentar lagi aku akan kongsikan pada kamu suatu surah yang hebat, suatu surah yang memiliki kemuliaannya tersendiri, yang sangat agung, sekejap lagi. Jadi macam biasalah, macam saya duk pesan dengan Dak Yan lah, tolong ingatkan, tolong ingatkan, tolong catat. Lepas pada tu Ubay bin Ka'ab mengingatkan Nabi, ya Rasul, tadi janji nak beritahu, kata ada surah hebat tadi tu. Maka Nabi pun beritahulah bahawa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai habis surah Al-Fatihah. Maknanya surah paling agung dalam Quran, surah Fatihah. Ayat paling agung dalam Quran, ayat kursi. Allah. Dan ayat kursi ni hebatnya tuan-tuan, saya tidaklah berhajat nak ulas panjang kerana nanti takut lari tajuk kita sirah ni. Tuan-tuan, ayat kursi ni merupakan ayat yang agung kerana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit dia panggil escort. Diiringi. Lama tak cakap Melayu tuan-tuan. Tak maaf lah, ngada-ngada ustaz ni bagi. Kamu sewan. Diiringi oleh para malaikat yang begitu ramai sekali. Bukan dia biasanya kan kalau ayat-ayat yang lain kan malaikat Jibril datang turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ni diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan menyebabkan bumi ini bertempiaran setan habis lari semua. Setan pula, syaitan habis lari berselerak semua bila turun saja ayat yang begitu agung ini. Kalau surah Fatihah disebut sab'ul masani, ataupun 7 yang berulang-ulang. Berulang kerana dibaca dalam semayang lah, diulang-ulang. Dan ini merupakan ayat yang hebat, ayatul kursi. Syaitan habis semua lari terabak takut habis. Betul. Dan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menjaga gudang yang dalam tu ada harta kerajaan. Masuknya, bahasa hari ni panggil toyol. Jin kecil masuk. Syaitan kecil masuk. Tangkapnya dia kata, tuan janganlah begitu dengan saya ni. Saya akan ajar tuan satu ilmu. Betul. Kalau tuan baca ataupun amalkan ilmu ini, habis semua saya punya geng-geng semua takut, selerak setan semua lari. Apakah ilmu tersebut? Iaitulah ayat kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tu bercakap benar walaupun dia pembohong. Betul lah, setan dia pembohong. Tapi ayat kursi, fakta tentang ayat kursi yang dia cakap tu, tu betul. Itu memang betul. Dan banyak lagi lah tentang kehebatan ayat kursi ini. Mungkin ada orang dia kata, saya tidur malam Ustaz, rasa macam ada orang tindih. Jadi saya pun baca ayat kursi. Tak hilang lah Ustaz. Dia punya rasa tindih, rasa jin tu tak lari-lari. Pasal apa Ustaz? Rupa dia celik mata, suami yang tindih. Kalau suami yang tindih, ayat kursi dia tak jadi dah. Dia kena bagi kursi. Astagfirullahalazim. Wallahualam. Sampai kebah dengan kau tu Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini satu ilmu yang saya kira walaupun biasa kita dengar, kita ulang-ulang, menjadi satu manfaat dan juga kebaikan. Kita biasa amal juga ayat kursi di alam dunia ni. Alhamdulillah kita amal setiap kali selesai solat fardu. Alhamdulillah tidak ada yang boleh menghalang seseorang daripada memasuki syurga, kata Rasulullah, bila kita amal ayat kursi ni, melainkan kematian. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan husnul khatimah kepada kita. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, paling fasih membaca Al-Quranul Karim. Dalam pengajian sirah kita bersama masih lagi yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dan para penonton. Seperti biasa, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 18881677 atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa untuk sebarluaskan, tekan butang kongsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan mengajarkan kepada kita kebaikan insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita raikan soalan. Kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, kita minta, sebelum Ustaz lupa, biasalah kadang-kadang kita ni sifat manusia ni dia apa dia panggil, cepat lupa begitulah Ustaz. Masya-Allah, tabaraka, dia faktor umur sebenarnya Ustaz. Saya pun lupa juga Ustaz. Baik. Yang pertama Ustaz, kita nak minta Ustaz kongsikan kisah menarik, iaitu doa ganjil yang aneh yang dibacakan, yang dipohon oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Dayana. Tibalah masanya yang ditunggu-tunggu para penonton ramai orang tunggu tadi Ustaz. Tunggu apa doa yang pelik tu. Terpulanglah tuan-tuan nak catat. Orang kita kan kalau doa disuka sungguh, nak rakam semua. Terpulanglah tuan-tuan nak rakam ke nak catat, terpulang. Ya boleh jadi ilmu. Kalau tak tergamak nak amal pun boleh jadi ilmu. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, ada satu ketika pernah ada orang bertanya kepada baginda tentang satu persoalan yang saya ingat tuan-tuan pun pernah dengar persoalan ini, iaitu beliau bertanya tentang kalau sekiranya orang tu kalau dia sakit, kalau orang tu dia sakit, apa yang dia akan dapat? Seseorang tu kalau dia sakit, apa dia dapat? Ialah dapat sakit dah. Di sebalik sakit tu apa yang dia dapat? Maka kata Nabi SAW, innaha kafaratun zunubakum. Sakit tu dia akan jadi penghapus dosa-dosa kamu. Maka bila Nabi kata sakit tu dia akan menghapuskan dosa, maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang ada juga di situ, beliau pun tanya, ya Rasul, habis tu kalau sakit sikit? Allah. Kalau sakit tu besar, sakit yang bersangatan tu dia hapus dosa tu, dialah. Tapi kalau sakit tu sikit sangat, hapus dosa juga kan? Kata Nabi, wa in kana syaukatan fama fawqaha, walaupun hanya sekadar tertusuk duri sekalipun. Tuan-tuan biasa tak kalau beg tangan isteri kita, tuan-tuan selup tangan masuk dalam beg tangan isteri kita. Beg tangan orang perempuan ni saya tak faham lah. Dipenuhi jerangkap samar. Banyak jarum-jarum dia suka selik kat situ. Dia kan dah nyak pin tudung lah, kerosang-kerosang jarum peniti, banyak pacak. Dia minta kita, abang tolong ambil telefonnya. Kita pun ambil, kerak kena. Lekat. Aduh. Ada itu cucuk lagi. Tuan-tuan, lepas berani para suami bila dengar saja pengkisahan ini ataupun hadis ini, jadi tenang balik dalam. Allah, hapus dosa. Dah keluar darah, dah hapus dosa. Ataupun dah lama tak derma darah. Allah, aku banyak dosa ya Allah. Jangan duk maki pula, jangan duk marah pula. Ingat kata ini adalah kafarah. Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, tak ada satu pun yang menimpa seorang muslim sama ada kepenatan, kesakitan, kebimbangan, kedukaan, penderitaan jiwa, kesedihan, hatta duri mencucuknya itu, seperti yang kita huraikan tadi, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya itu disebabkan perkara itu. Tuan-tuan yang mungkin jaga orang sakit, jaga orang tua yang sakit, apa lagi? Ni tempoh anak cuti sekolah duduk di rumah, kepenatan menguruskan anak. Dengan sabar dan iman, Allah hapuskan dosa kita.
Dengan sabarlah, jangan duk marah, menyinga di rumah tu. Tak ingat-ingat. Aduh letih aku, ya Allah, mengurus anak-anak ni semua. Power Ranger seorang-seorang semua. Terkam, lompat, terjun, letih. Tak, Allah hapus dosa kita. Kepenatan, Allah hapuskan dosa. Ini yang menariknya. Bila Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tak kala beliau mendengar sahaja bahawa kata Nabi, walaupun tu tusuk duri pun Allah ampunkan dosa orang tersebut, maka kata Ubay bin Ka'ab, bermula daripada saat itu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang saya kata doa tadi tu. Doa dia apa? Dia minta pada Allah, dia kata, ya Allah, berikanlah demam kepada aku, ya Allah. Berikanlah demam kepada Ubay ini, sehingga demam tu sentiasa ada pada badan Ubay bin Ka'ab ini. Sampailah meninggal dunia. Akan tetapi walau aku demam, ya Allah, demam yang kau bagi padaku ini, ya Allah, bagi aku demam. Bagi demam sampai aku meninggal. Akan tetapi aku demam ni tak menghalang aku daripada solat berjamaah, berjihad fi sabilillah, dan juga melaksanakan ibadah mahupun mengajar, menyebar ilmu, tak menghalang walaupun demam. Dan tuan-tuan, tu saya kata tuan-tuan, takut tak gamak ya nak minta macam tu, ya Allah bagilah demam. Biasa minta kebah, minta sihat, minta demam. Dia minta demam tuan-tuan. Dia minta demam pada Allah Ta'ala, dan Allah perkenankan doa Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sampai meninggal dia demam. Allahu Akbar. Cuma demamnya itu yang paling kita kagum adalah sedikit pun tak menghalang beliau, sebagaimana doa yang dipanjatkan tadi ya, berjihad, menyebarkan ilmu, melaksanakan apa jua ibadah lah, termasuk solat berjamaah tak tinggal pun. Ni ada orang tak demam pun tak sembahyang jemaah dah. Astagfirullah. Tak demam pun lah, sihat. Dengar ceramah berapa kali dah lena. Tak demam pun, tambah demam lagi, tak ada lah. Ya Allah, hebatnya tuan-tuan, kita iman kita tidaklah semantap, sekokoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni iman dia kuat sangat. Maknanya sakit tu dia bukan lagi menjadi satu isu utama dah. Orang kita kan sikit-sikit apa, entah demam, tak larat. Sikit-sikit tak larat. Dan kalau tengok dalam sejarah pun, rupanya orang hebat-hebat memang sikit sakit tu tak menjadi masalah. Betul. Tak menjadi masalah. Kan? Maknanya benda tu sikit pun tak menghalang. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tuan-tuan, wafat ataupun meninggal ketika usia kurang lebih dalam 54 tahun. Ada mengatakan 55, kurang lebih 50 lebih tahun. Tapi tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam keadaan menderita sakit buasir. Sakit buasir tuan-tuan, kadang berdarah, sakit. Namun tidak menghalang beliau untuk mencatat ataupun mengarang 174 buah kitab. Tu yang main-main. Siapa lagi tuan-tuan? Ramai, terlalu ramai. Antaranya juga ada satu orang, ni sahabat saya ceritalah, masa dia belajar di Syria dulu. Ada satu orang guru, Syekh Naif Al-Abbas rahimahullah. Beliau ni mengajar di satu ma'had, mengajar di satu madrasah. Satu ketika, beliau ni tuan-tuan, Syekh Naif Al-Abbas ni, beliau ni dah tua sangat, dah berumur sangat. Maknanya dengan ubannya, bertongkat. Kalau dah kata bertongkat tu, fahamlah tuan-tuan. Maknanya dia memang berumur sangat dengan bertongkatnya. Tiba-tiba aksiden. Aksiden tu pula orang langgar dia. Tuan-tuan bayanglah, dah berumur, dia bertongkat, orang langgar dia. Syekh Naif Al-Abbas ni, orang langgar dia. Tuan-tuan, bila kena langgar macam tu, maknanya sakit teruk jugalah tu. Orang kiri kanan semua datang nak selamatkan dia, nak bawa pergi mustashfa, nak bawa pergi hospital. Tuan-tuan tahu apa dia kata? Tuan-tuan tahu apa dia jawab? La, ma'had. Bawa aku pergi sekolah. Bawa aku pergi sekolah. Aku ada kelas ni. Tuan-tuan, bayanglah orang aksiden ni. Bukan kata sakit biasa-biasa, gatal hidung, ke pedih telinga. Tak. Aksiden. Dia dah dilanggar orang. Dia boleh kata, jangan bawa aku pergi hospital, bawa aku pergi, aku nak mengajar ni. Kelas aku ni. Orang pun pelik lah. Orang sakit lah. Nak pergi sekolah lagi nak mengajar. Dia pergi, dia dihantar ke ma'hadnya semula, mengajar. Sampailah habis waktu mengajar, baru dia kata, bawa pergi hospital boleh? Baru dia ingat sakit dia tadi. Patutlah tuan-tuan kan, setengah orang, bila dia terlalu bersungguh buat satu benda, sakit ni bukan menjadi isu utama.
Berapa ramai penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, asatizah, tuan-tuan guru kita tak sihat, demam-demam, serak-serak suara pun, mari ceramah. Allah. Dia kata apa? Jumpa mikrofon jadi sihat. Allah. Orang kalau hidup ni dia minat buat satu benda hingga titisan darah ke, helaan nafas yang terakhir tu berjuang sungguh. Betul. Ramai. Ada satu orang lagi boleh ni ramai nak menunjuk kata semangat yang ada pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini seolah-olah diwariskan oleh ramai ulama-ulama yang hebat-hebat. Ada satu orang lagi ulama yang juga yang hebat, ada dicatatkan Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani, seorang pakar fiqh mazhab Syafi'i. Umur dia berapa? Dayana agak umur dia berapa? Terlalu tua sangat. Umurnya 160 tahun. Allah. Umur 160 tahun, tuan-tuan bayang. Pendengaran, penglihatan, hafalan macam orang muda. Kita pernah kot jumpa orang macam ni, umur panjang, fikiran, idea macam orang muda. Dia idea dia hebat semua. Umur 160 tahun. Bukan 60. Bukan 60. 160 tahun. Dayanah, orang tanya dia, Tuan Syekh, share lah sikit ilmu. Umur panjang sangat ni. Tip sikit ya. Bagilah tip sikit. Panjang sangat umur ni. Apa amalan? Allah. Agak-agak Dayanah, apa dia punya pesanan dia? Apa amalan dia? Quran saya. Nak bagi tahu sekarang ke sejak lagi? Sekarang lagi. sekarang. Dia tak boleh banyak sangat rahsia dia. Tak boleh. Allah. Orang kata mari ustaz ni tak habis-habis sekejap lagi. Allah akbar. Dia kata apa? Dia kata, aku ini sejak dari muda aku menjaga tubuh badan anggota aku daripada sikit pun buat maksiat. Sikit pun aku tak buat maksiat ni, tubuh badan aku ni semua. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, semua. Aku hindarkan diri aku daripada maksiat sejak daripada muda. Maka bila aku tua, Allah jaga aku. Bila aku tua, Allah jaga aku. Itu yang disebutkan juga oleh Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan, kata beliau, siapa yang mengabaikan Allah waktu muda. Dia ada cerita, Ibn Rajab waktu tu, ada satu orang tua, sian, seorang-seorang duduk berjalan, agak duduk tepi longkang ke apa, jalan seorang-seorang, sakit. Macam tak ada orang peduli. Tak ada orang peduli, sian, seorang-seorang. Kata Ibn Rajab, siapa yang abaikan Allah masa muda, Allah akan abaikan dia masa tua. Allah. Siapa yang abaikan Allah masa muda? Oh, masa muda seronok, kawan tengah ramai, badan tengah sihat, Allah kau tak ingat, semayang tak jaga, aurat tak dipelihara. Bila tua, Allah biarkan kau. Allah. Itulah seolah-olah kau. Dulu muda kau tak pedulikan Allah Ta'ala, sekarang kau dibiarkan dalam keadaan yang menyayat hati begitu sampai meninggal. Keseorangan. Kan? Inilah dia. Sebab itu satu yang kita boleh ambil pelajaran dan iktibarnya ialah ramai orang yang berjiwa sebagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini berani untuk minta pada Allah untuk demamnya itu sentiasa ada pada badan dia. Ada orang kata, ya Allah bagilah demam. Tapi demam jangan lama sangat, ya Allah, bagi hapus dosa ya. Tak. Dan satu pelajaran paling penting juga yang ada pada sifat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, beliau minta pada Allah Ta'ala supaya demam. Kerana apa? Agar dihapuskan dosa. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni golongan-golongan yang didoakan syurga. Didoakan syurga oleh Nabi, ataupun golongan yang telah pun radhiyallahu kan? Redha Allah. Yang mereka itu redha pada Allah dan Allah redha pada mereka. Pun masih menganggap diri itu berdosa. Jadi tuan-tuan, bagi kita yang pendosa ini, adakah masih lagi mau rasa bajet bagus? Maukah lagi kita rasa bahawa kita lah yang paling banyak baca Quran? Setengah orang dia baca Quran. Baca Quran 1, 2, 3 muka surat. Isteri itulah, orang perempuan, kerap baca Quran. Musim PKP ni duduk rumah baca Quran. Habis baca, tengok suami dia melayan TV. Abang, tak baca Quran ke? Musim-musim ni banyak virus ni semua, tak ingat Tuhan lagi ke? Saya 3 muka surat tau. Allah. Jadi orang yang macam tu pula berjayalah syaitan. Sepatutnya baca Quran, menjentik hatinya supaya insaf dan jangan jadi sombong. Dia sombong pula dengan suami dia. Banyak yang jadi macam tu. Wallahu a'lam. Maknanya sifat Ubay bin Ka'ab ini boleh kita ambil teladan, walaupun dugaan sakit tubuh badan macam mana pun, ibadah pada Allah tidak pernah terhalang sama sekali. Allah. Saya tertarik kata Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah pernah menyebutkan di dalam syairnya Ustaz dalam Lamiyah Ibn Wardi, usah kau kenang hari muda
kamu yang jahat, kerana hari itu ibarat bintang yang telah pun tenggelam. Jadi sebaliknya kita menyusun kehidupan yang lebih baik, kita atur kehidupan masa depan kita dengan kita memperbanyakkan amalan dan kita perbanyakkan taubat dan juga istighfar, mohon ampun atas dosa dan juga kesilapan masa lalu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita sebersih-bersihnya insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Sahziatul Sidik di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sumbangan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam peperangan Badar yang merupakan pertempuran penting dalam zaman awal Islam dan merupakan titik perubahan dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy di Mekah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dari Ana, jujur saya kongsikan, dalam saya punya catatan saya tidak ada yang terlalu terperinci berkait tentang peranan beliau secara langsung dalam perang Badar. Namun kita yang seringkali belajar tentang sirah ataupun hayatus sahabah ataupun dalam fiqh sirah, kita percaya bahawa setiap sahabat-sahabat Nabi SAW ini ada kemuliaan dan ada peranan masing-masing dalam setiap apa yang berlaku, khususnya dalam peperangan yang sama ada disertai oleh Nabi SAW maupun tidak. Tapi saya nak highlightkan juga satu benda penting yang saya rasa sangat janggal kalau saya tak sebut kerana ini merupakan satu kemuliaan yang maknanya sebagai manusia bertuah sungguh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini. Kerana apa? Dengar tuan-tuan ya. Beliau adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala suruh atau perintah atau titahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan Quran kepada beliau. Ada satu cerita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, innallaha amarani an aqra alaikal Quran. Kata Nabi, sesungguhnya Allah titahkan padaku, Allah perintahkan padaku untuk mengajarkan kepadamu Al-Quran, wahai Ubay. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dia macam seolah-olah macam seakan-akan tak percayalah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi ajarkan padaku Quran, maknanya Allah Ta'ala sebut nama saya kan ni? Allah Ta'ala sebut nama saya kan? Kan? Allahu Sammani, Allah Ta'ala sebut nama saya ke? Lalu orang tak percaya kan? Lalu kata Nabi, na'am innallaha azza wa jal sammakali. Ya, Allah Ta'ala telah menyebut nama engkau kepadaku. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak ada suatu perkara yang lebih menggembirakan. Nangis dia, nitih mata, terharu. Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa menyebutkan nama beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dunia ni memang ada orang-orang yang bertuah namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahsyur. Ya, maknanya orang yang hebat-hebatlah. Orang hak teruk perangai itu cerita lain. Ini orang hak hebat-hebat yang kita pun teringin nak mengikut jalan-jalan mereka ini. Termasuklah juga Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau gering, beliau dalam keadaan yang sakit, uzur ketika itu, datang Jibril dan Jibril menyatakan bahawa innallaha yuqri'uhas salam. Allah kirim salam kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mulia tuan-tuan, Allah kirim salam. Allah kirim salam. Tuan-tuan bayang, saya sendiri pun kadang-kadang dapatlah berwhatsapp, berhubung, bertelefon dengan tok-tok guru kita yang hebat-hebat lah, ramai lah tuan-tuan. Datuk Dr. Fazilah Kamsah ke, Datuk Dr. Zahazan ke apa. Dapat bercakap, dapat berwhatsapp tu rasa betul tu. Cerita dengan mak. Dia balas dia balas pula. Besar rahmat. Rasa macam betul. Kadang diberi peluang sepentas dapat berforum. Ya Allah, so hebat sangat dah. Apatah lagi orang pernah sekali dulu berforum, forum diraja masa tu. Ada satu orang hamba Allah tu dapatlah makan, maknanya dalam satu dewan yang ada sekali masa tu kita punya tuanku sultan lah. Tuan-tuan bayang dekat berhampiran dengan meja tuanku duduk tu ada satu kerusi tu kosong.
tuanku sendiri panggil kawan tu main duduk sebelah dia. Saya tak tahulah orang tu punya seronok dapat duduk sekali dengan tuanku. Saya ingat balik tu dia cerita 7 keturunan tak habis. Dapat duduk. Maknanya dah tak kebetulan tak ada orang. Bukan dapat surat rasmi dipersilakan. Rezeki dia. Seronok dapat duduk. Itu sesama manusia. Apatah lagi orang dapat penghormatan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu kemuliaan yang beruntunglah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan bagi kita lebih beruntung jika kita mengikut jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh orang-orang soleh ini, insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya teringat kata guru saya, seorang murid yang mengakui itu gurunya itu biasa. Tetapi kalau guru mengakui bahawa itu muridnya, ini luar biasa, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dan mensyafaatkan kita di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin, Ustaz. Kita nak tamat di TV3, ketika ini kita nak sambung di TV9 selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan ialah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bergabung dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Siaran lanjutan 30 minit di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira walau di mana jua kita semua berada, terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan keluar daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan juga seluruh dunia pada ketika ini. Dan yang membahagia Ustaz Muhammad Ismail masih lagi bersama dengan kita untuk kita sambung perbicaraan topik sirah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, paling fasih membaca Al-Quranul Karim. Baiklah Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Maitun. Assalamualaikum Dai dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaannya seseorang yang rapat dengan Al-Quran ini hidupnya mudah dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa jua permintaannya senang ataupun mudah untuk dimakbulkan. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana pula dengan kehidupan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Adakah kehidupannya mewah dan senang atau beliau juga menjadi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan daripada Mak Etun dari Pokok Mangga Melaka, Ustaz. Masya-Allah, teringat mangga tu. Masya-Allah, tabarakallah. Mangga harum manis yang teringat dia dah. Bulan 5 nanti ya. Insya-Allah lah goyang. Tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat bertemu semula di TV9. Bila kita sebut tentang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, keistimewaan, kehebatan, kepribadian beliau sangatlah banyak sekali, sehingga kan ada satu yang saya nak kongsikan dengan para penonton semua. Kalau disebut tentang kefasihan beliau membaca Al-Quran ini, tak ada orang yang boleh petikai, kerana kelebihan beliau membaca Quran ini diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menyebutkan setiap perkara baik hasanat yang kita lakukan itu adalah jalan-jalan untuk Allah memudahkan makbulnya doa seseorang. Tak salah saya, Syekh Utsaimin ada menyebutkan antara kelebihan orang yang melakukan kebaikan dalam hidup dia, sibuk buat benda baik, itu adalah jalan mudah doanya dimakbulkan oleh Allah. Ada orang dia kata, saya ni Ustaz jujur, kalau kata work from home, BDR, bekerja dari rumah ke apa kan, saya jujur Ustaz, saya betul-betul kerja tau, saya tak ada nak mengelak, kerja dalam rumah, itulah, tak ada. Tapi apa saya dapat Ustaz? Apa saya dapat? Orang boleh bukan nampak pun, bos saya bukan nampak pun, saya jujur tak jujur? Tak. Soalnya bila kita buat perkara baik termasuk bersifat jujur,
kelebihannya kata ulama ialah Allah akan mudahkan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah kita sedia maklum, kisah 3 laki-laki terperangkap dalam gua, tertutup pintunya itu, masing-masing bertawasul minta pada Allah Taala bantuan jalan keluar. Seorang-seorang minta, dan salah seorangnya itu dia adalah bos, nak bayar gaji pekerja macam biasa, tiba pekerja tu hilang pula, dia ambil duit gaji tu, dia pergi buat investment, dia pergi buat pelaburan, beli semua macam-macam. Ya, akhirnya pekerja tu datang balik, minta balik, tuntut balik gaji dia. Semua-semua tu. Yang gaji kau tu sekarang ni dah beranak-ranak dah. Ambil lah semuanya. Berlaku jujur, bersifat baik, maka Allah buka jalan keluar dalam hidupnya. Begitulah orang yang baik, orang yang sentiasa berdamping dengan Quran, memperjuangkan Al-Quran, belajar Quran, Allah akan bagi jalan mudah dalam hidup dia. Ada satu kisah ni saya ceritalah, Imam Ibnu Mubarak ada menceritakan. Dahulunya dekat di Madinah ada satu peristiwa di mana ada satu orang makcik, orang tua, yang mana dia ni macam kelihatan keseorangan, macam duk cari jalan tak jumpa ke apa. Makcik ni seorang-seorang ni kan. Lalu Ibnu Mubarak bila dia nampak makcik ni seorang-seorang, dia pun nak membantulah, nanya makcik ni nak gimana, sesat ke apa, cari nak beli abaya ke kurma ke apa ni. Ibnu Mubarak, ulama hebat. Ibnu Mubarak ni kalau tuan-tuan nak tahu, guru kepada Imam Bukhari rahimahullah. Kalau dah Imam Bukhari tu pun hebat dah, gurunya itu Ibnu Mubarak rahimahullah. Jadi Ibnu Mubarak dia nampak makcik tu dan dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Makcik tu pun jawab, salamun qawlan min rabbir rahim. Dia jawab pakai ayat Quran, surah Yasin ayat 58. Allahu akbar. Ibnu Mubarak pun tanya, makcik, kenapa ada kat sini ni buat apa? Kata makcik itu, may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkaran, maka tidak ada siapa pun yang boleh bagi petunjuk pada dia. Sesat. Dia jawab pakai ayat Quran surah Al-A'raf ayat 186. Ibnu Mubarak tanya lagi, makcik ni sebenarnya dari mana nak ke mana ni? Makcik itu pun jawab, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia nak bagi tahu dia ni daripada Mekah, nanti nak pergi ke Masjidil Aqsa. Ceritanya surah Isra ayat 1. Pula dah. Makcik Ibnu Mubarak tanya lagi, makcik ni berapa hari sebenarnya duduk di Madinah ni, berapa hari? Makcik itu jawab, qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Nabi Zakaria merayu lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 malam. Allahu akbar. 3 malam. Nak bagi tahu 3 malam tu. Surah Maryam ayat 10. Nah, Ibnu Mubarak tanya lagi, makcik tak ada apa bekalan ke? Apa bekalan? Dah lah seorang-seorang tak ada bekalan makanan ke apa, tak ada ke? Makcik tu jawab, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhanlah dialah yang memberiku makan dan minum. Allahu akbar. Masya-Allah. Boleh awal. Dia jawab pakai ayat Quran surah Asy-Syu'ara ayat 79. Lah hari ginilah Ibnu Mubarak kata, tak apalah makcik, jomlah saya belanja makan. Jom. Makcik tu jawab. Makcik tu kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Makcik tu puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tak, ceritanya jawab je lah orang tu tanya. Jawab pakai Quran. Rupanya Dayana, dalam dunia ni memang ada orang macam tu. Hidupnya itu memang Allahumma zayyinna bizinatil Quran kan. Maknanya hidupnya itu, ya Allah jadikanlah perhiasan hidupku ini perhiasan Al-Quran. Sembang pun Quran. Sebab itu kalau ada orang, bila dia cakap, dalam cakap-cakap dia mesti juga Quran tu dia terselit juga. Bahasanya indah. Itu orang-orang yang tanda-tanda hidupnya berkat, sebagaimana juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tapi kalau ditanya berkait tentang maknanya kehidupannya itu tuan-tuan, satu benda yang agak berbeza dengan sangkaan kita. Mungkin setengah orang beranggapan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang rapat, yang kanan Nabi ni semua pastinya hidupnya mewah, hidupnya hebat, maknanya memiliki segala bentuk kekayaan. Tidak sama sekali. Jundub bin Abdullah radhiyallahu an pernah menceritakan bahawa aku tengok rumah Ubay bin Ka'ab ini, rumahnya itu bagaikan rumah fakir. Rumah orang susah aku tengok rumahnya ini.
maknanya beliau orang yang orang yang hebat, pembantu setia Nabi, pencatat wahyu Nabi. Maknanya kalau pencen tu takkanlah tak dapat rumah besar sikit, rumah kuarter kerajaan ke apa. Masya-Allah. Dia tak ada tu semua. Rumahnya orang tengok rumah fakir. Allah. Kita ni pun ustaz kecil-kecilan ni pun kadang-kadang ada orang bagi sumbangan sedekah ke, orang bagi apa ni ustaz ni untuk ustaz lah ni ustaz ni. Makan pun kadang tak bayar, orang bayarkan. Ya Allah tuan-tuan, bukanlah sahabat-sahabat Nabi ni menolak keduniaan semata-mata, tidak. Tapi mereka ni memilih akhirat itu lebih utama dalam kehidupan mereka. Ya, zuhud. Kan? Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Ustaz cerita tentang kelebihan-kelebihan, tentang fadilat-fadilat, kita di Malaysia ni Ustaz, menarik juga kerana ramai anak-anak kita dihantar ke sekolah asrama, tahfiz dan sebagainya, dan mungkin kita nak bagi semangat sikit pada ibu bapa, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak rehat seketika. Banyak lagi yang akan kita katakan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, paling fasih membaca Al-Quranul Karim. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan Ustaz, kita sedar tak sedar kurang lebih dalam 5 atau 6 hari saja lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Banyak suka duka Ustaz tahun ni Ustaz. Dan kita mengharapkan cabaran, kegetiran hidup yang Allah Ta'ala uji kita pada ketika ini, mudah-mudahan menjadi satu kekuatan dan juga pemangkin semangat kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih sabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman ni Ustaz tak rugi apa-apa. Ustaz kata walaupun harta tertusuk satu jari sekalipun, itu tanda Allah nak ampun dosa, Allah nak berikan pahala, Allah nak angkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah Ustaz, kita nak bagi semangat sikit kepada ibu-ibu di luar sana tadi. Saya nak minta Ustaz, biasalah kita bila musim PKP ni ramai anak-anak hafiz ni di balik rumah. Jadi nak menjaga hafalannya itu, nak menjaga Qurannya itu mungkin sedikit mujahadah. Dan yang paling penting sekali saya rasa mudir sekolah lah Ustaz. Jadi mungkin ada tips ataupun pesanan Ustaz sikit kepada orang yang menghafal dan juga membaca Quran. Terima kasih Dayana. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang nak bercakap ni pun bukanlah hafiz, cuma haf saja ya. Setengah jalan dia tak habis pun dia tak habis. Tuan-tuan, tetapi saya nak kongsikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dalam kalangan anak-anak kita ada yang memilih untuk nak jadi di kalangan guru-guru Quran. Ini merupakan satu keberuntunganlah kepada ibu ayahnya. Sejuk ibu mengandunglah, boleh jadi imam pula seusia sekolah rendah lagi kan. Bacaannya bagus, berlagu tu lagi package lagi lah. Kerana kalau dalam hadis-hadis pun banyak disebutkan akan dipakaikan di kepalanya mahkota dan kedua ibu bapanya akan diberikan perhiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Lalu mereka bertanya, mengapa kami diberikan perhiasan seperti ini? Maka Allah pun menjawab, kerana anak kamu mempelajari Al-Quran
kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat syurga dan bilik-biliknya. Dia akan terus naik selama dia membaca ayat Quran. Dalam hadis Nabi menceritakan, untung mak bapak yang anak-anak ni belajar Quran semua, dia ada darjat dia, boleh naik syurga, naik ke tingkat-tingkat yang berikutnya lagi. Tapi dalam usaha nak dapat itu semualah mujahadah sebagaimana yang disebutkan oleh Dayanah tadi ni, saya kira begini, kalau dah namanya anak kita ni dalam landasan untuk nak menuju cita-citanya nak jadi hafiz Quran, maka kita mak bapak pun kena bersungguh-sungguh dengan usaha yang pelbagai. Jangan diserahkan. Anak ni jangan diswastakan pada orang. Anak ni dia tak boleh diswastakan pada guru, asatizah, ustaz, tok syekh, mana tak boleh. Ustaz tolonglah ustaz ejah bagi anak ni jadi pandai. Dia bukan cerita ejah, tak boleh. Dia kelangsungan daripada tugas guru tu mesti disambung ke mak bapak juga. Kan? Macam saya sebutlah, kita pun bukanlah hafiz, tapi kita nak juga anak kita jadi hafiz, maka kita kena usaha ke arah tu juga. Adalah banyak produk-produk di pasaran sekarang ni. Saya jumpa ada satu jenama tu bagus, dia yang mana Al-Quran tu dia datangkan dengan pelbagai teknik untuk dihafal. Kalau anak-anak kecil, maknanya ayat Quran, contoh wadduha, ada gambar pagi, walaili idza saja, gambar malam. Jadi ni teknik. Jadi anak-anak kita yang mungkin 5 tahun, 6 tahun, orang kan dia suka, kalau tuan-tuan kalau beli buku, tuan-tuan suka tengok perkataan ke suka tengok gambar? Gambar. Jadi ini pendekatan ulama-ulama kita banyak cari jalan macam mana bagi anak kita minat pada Quran. Itu yang kalau yang permulaan. Tapi yang dah memang tengah menghafal Quran ni, saya menyerulah mak ayah semua, tolong pantaulah bacaan ataupun hafazan anak-anak kita. Dia Quran ni dia paling kena disiplin, tiap-tiap kali lepas sembahyang jangan duk tinggal. Kalau pengalaman peribadi saya dululah, maknanya hafal Quran, sebab dulu kita kan orang kata apa, kalau zaman belajar ni syarat nak lulus, jadi kena menghafal banyak-banyak ni dulu kan. Jadi waktu yang paling kita kena rebut peluang adalah lepas subuh, lepas asar. Kalau ada kawan saya tu sebelum masuk waktu maghrib, dia suka mengulang. Tapi saya pelik sikit, saya suka mengulang ayat Quran depan cermin. Tengok muka sendiri. Pasal satunya dulu guru saya ajar, ramai guru tajwid kita, dia kata kalau baca Quran depan cermin, bukan perasan, kita boleh tengok gerak mulut untuk memperbetulkan makhraj. Nampak walab sengit-sengit sikit tu kat mana kan. Lepas tu seronok tu, dia tak mengantuk tengok muka sendiri. Allah akbar. Nombor 2 poyo sikit lah. Nombor 1 nak senang nak mengingat tu. Jadi saya ingat kerjasama daripada mak bapak perlu maknanya kalau bahasa tingginya kata digembling lah, perlu digalakkan pada mak bapak juga untuk sama-sama usaha untuk anak kita ni sentiasa mengulang ayat Quran tu, insya-Allah. Allah Akbar. Kita nak mewujudkan suasana Al-Quran tu satu mujahadah juga Ustaz. Biar Quran ni Ustaz. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita, khususnya kepada seluruh ibu bapa yang mungkin yang menonton kita pada pagi ini Ustaz, insya-Allah. Baiklah Ustaz, sahabat kita di Facebook yang bertanyakan soalan, Muhammad Izu Dini. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Al-Ansari, salah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat Ansar yang disebut qarinya pembaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah beliau menghabiskan sisa-sisa kehidupan sebelum kewafatannya, dan bilakah beliau wafat? Kerana ada pendapat mengatakan beliau wafat pada 19 Hijriah, 20 Hijriah, 22 dan terakhir 32 Hijrah. Dan kenalah Ustaz dengan apa yang Ustaz kita simpan dari awal program tadi, betul. Iaitu ada kisah yang cukup menarik yang menyayat hati yang berlaku kepada beliau. Sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Izinkanlah saya untuk tidak mengulas tentang tarikh ataupun tahun kewafatan ataupun tarikh beliau meninggal dunia, kerana bagi saya yang lebih pentingnya adalah ibrah pada setiap bibit kehidupan beliau, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Tuan-tuan semua, saya nak kisahkan sebagaimana menjawab soalan sahabat kita tadi ni, yang juga kita janjikan tadi ni, iaitu ada satu kisah yang mana satu orang bernama Jundub bin Abdullah, yang mana beliau datang daripada Iraq pada ketika itu. Dia sangatlah bercita-cita nak menuntut ilmu. Beliau teringin sangat nak belajar Quran dan belajar ilmu-ilmu daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang pada ketika itu
umurnya sangatlah lanjut, maknanya beliau dah begitu tua dah pada waktu itu. Dan ketika beliau sampai saja ke Madinah, dekat Madinah tu ataupun di masjid, di tiang-tiang tu kan bagaikan hari ni macam fakulti-fakulti lah. Sana ada fiqahnya, sini ada apa tu Qurannya, tafsirnya, semua ada tu kuliah-kuliah yang tersendiri ataupun halaqah-halaqahnya. Dan pada ketika itu Jundub dia sendiri teringin nak bersua langsung dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan beliau sampai dia tengok ada satu halaqah yang ada padanya itu gurunya ketika itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan dia pun pergi ikut sampai nak balik tu dia ikut sekali. Itu yang Jundub kata, aku tengok rumah Sayyidina Ubay ni rumah macam rumah orang fakir, macam rumah orang susah sangat. Dhaif Zuhud, ya, sungguhlah nampak memang orang susah nampak gaya itu. Dan dia pun tak buang masa, dia terus pergi dekat dan dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab penuh. Orang berumur ni tak ada dah alasan tu, tak ada. Jawab salam penuh. Dan Sayyidina Ubay pun tanya, Mimman anta, kamu ni datang daripada mana? Lalu jawab Jundub, dia kata, saya datang daripada Iraq. Dan dia pun dia tahu bahawa ni orang kalau biasa datang jauh-jauh ni semua datang nak belajar, nak menuntut ilmu, nak menanya soalan begitulah. Lalu dia pun bagi tahu kata dia datang nak menanya soalan dan nak belajar. Ubay bin Ka'ab yang pada waktu itu agak keletihan, jujur dia bagi tahu, dia cakap, dia kata, minta maaf nak, saya letih hari ini. Saya betul-betul penat. Saya letih. Banyak soalan-soalan, banyak kuliah hari ini. Saya betul-betul penat lah. Saya betul-betul letih ni, kata Ubay bin Ka'ab waktu itu. Jadi, tuan-tuan bayanglah Jundub ataupun orang tersebut datang punyalah jauh daripada Iraq nak ke Madinah. Lepas tu dapat jumpa pula, maknanya harapannya untuk nak mendapatkan jawapan, nak belajar tu seolah-olah macam tak dapat dipenuhi. Dengan jawapannya, beliau penat, kata Ubay tadi ni. Jadi dia pun sedih. Dia sedih-sedih tuan-tuan. Ini menarik ni. Dia terus duduk macam duduk antara dua sujud. Kan? Duduk apa orang panggil iftirash. Duduk antara dua sujud tu. Tawarruk. Dan dia pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jundub ni dia berdoa pada Allah Taala, dia kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, punyalah jauh aku datang ya Allah, habis duit aku ya Allah, habis tenaga aku ya Allah, habis banyak duit dan banyak tenaga digunakan aku, datang punya jauh ni ya Allah, nak bertemu dengan Ubay bin Ka'ab ni ya Allah, nak belajar ilmu daripada dia ya Allah, namun tak dapatlah ya Allah. Aku nak tak dapat ya Allah. Aku seperti mana yang aku ajarkan tu tak dapat. Doa Jundub tu didengari oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, orang soleh ni dia tak boleh dengar doa-doa macam tu, dia meruntun jiwa. Jadi Ubay bin Ka'ab bila dia dengar je orang tu sampai berdoa bersungguh beria sangat macam tu, lalu Ubay pula dia kata, wah anak muda. Dalam keadaan Ubay menangis-nangis tu, dia kata, aku dengar kau punya doa tadi, kenapa kau doa macam tu? Kenapa doa macam tu? Doa kata kau datang jauh lah, letih lah apa semua ni kan. Kenapa kau doa macam tu? Aku bukan tak nak layan. Bertenang-tenang. Relax. Relax. Tenang. Kali ni Ubay pula berdoa. Allahu Akbar. Doa balas balik. Dia balas doa balik. Oh hebat. Ulama-ulama ni, orang soleh-soleh ni, dia main doa . Ubay pula menadah tangan berdoa. Dia kata apa? Tuan-tuan dengar baik-baik ni. Juga boleh kita kategorikan doa yang agak ganjil juga. Kalau tadi Ubay doa supaya minta demam, dimakbulkan Allah. Kali ni Ubay berdoa lagi. Setelah kawan tu yang namanya Jundub tadi tu, dia berdoa kata dia datang jauh, letih, penat, lalu permintaannya tak dapat dipenuhi. Ubay pula berdoa, dia kata apa? Dia kata, ya Allah, aku berjanji jika engkau panjangkan umurku ya Allah sampai Jumaat ini. Maknanya wallahu alam lah hari tersebut ataupun hari doa tu dipanjatkan tu hari apa, wallahu alam. Tetapi bermula daripada hari tu dia berdoa, dia kata, ya Allah, jika engkau panjangkan umur aku ya Allah sampailah ke Jumaat ini, maka aku akan ajarkan atau aku akan berikan semua ilmu maupun hadis yang aku dapati daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku takkan sembunyikan, aku akan ajar semuanya.
Jadi junduk ataupun lelaki yang tadinya yang berharap sangat tu lah kali berdoa rasa sedih kecewa tu, dengar Ubay berdoa kata kalau dia panjang umur sampai Jumaat ni dia akan cerita habis semua, dia akan mengajar habis semua. Aku akan cerita semua, maka junduk rasa macam okeylah, dia rasa macam alhamdulillah Allah mari jauh ni ada jadi permintaannya itu insya-Allah akan dipenuhi. Tak apalah, balik. Dia pun tunggu sampai ke harinya. Tiba-tiba junduk bercerita sampai ke hari Khamis. Beliau pun keluar untuk nak cari keperluan lah. Tahu wallahualam lah, kedai runcit ke apa barang lah. Tapi dia tengok pada hari Khamis tu, orang-orang di Madinah ni bagaikan berpusu-pusu. Ramai sangat orang, macam ada acara apa ni. Kan? Wallahualam lah, pada waktu itu sangkaan orang waktu tu kan ada tunjuk perasaan ke, ada demo ke apa kan. Ramai dekat Madinah tu. Dia pun ada apa ni ramai-ramai sangat orang dekat di bandar Madinah ni. Dan dia pun terus nak tanya tak tanya orang di sekeliling. Tanya lah. Dia pun tanya, dia tanya pada orang kat situ, dia tanya, ada apa ni ramai-ramai sangat orang bersesak-sesak ni, ada apa? Ada promosi hujung tahun ke apa ni kan, diskaun ke apa, ada apa ramai sangat orang ni. Orang tu pula bila ditanyakan oleh junduk, orang tu dia pandang junduk ni pelik. Apa punya soalan kau ni? Dan orang tu pun tanya, engkau ni dari mana sebenarnya? Kau bukan orang sini kan? Kau bukan orang sini kan? Dia kata, ya, saya orang Iraq, saya bukan orang sini. Patutlah. Hari ni adalah rupanya hari di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an meninggal dunia. Allahu Akbar. Hari Khamis. Hari Khamis. Allahu tak Akbar. sempat ke hari Jumaat. Masya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah maknanya mengajar, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu sampai meninggal dunia. Sampai maaf lah ya, kita kata sampai mati mengajar ilmu. Ada orang mati-mati tak mau belajar. Teruk sungguhlah. Hari ini satu iktibar yang boleh kita ambil pelajaran paling penting. Maknanya satu benda yang kagumlah kita. Ramai tuan-tuan guru kita mengajar kita seminggu lepasnya itu dapat khabar meninggal dah. Dan ada guru-guru kami juga tengah mengajar meninggal. Allahu Akbar. Tengah mengajar meninggal. Tuan-tuan biasa dengar kan, seorang guru kita sedang berkhutbah di mimbar di masjid di Kedah. Tengah berkhutbah, ittaqullah, rebah, terus meninggal dunia. Tuan-tuan, begitulah kehidupan orang soleh. Maknanya ilmu menjadi sebati dengan darah daging dia sampailah ke helaan nyawa nafas yang terakhir. Begitulah kita ya. Alhamdulillah, kita kurang lebih 2 jam kita berlayar dalam lautan ataupun samudera ilmu bersama dengan berbagai ustaz untuk kisah ataupun sirah Ubay bin Ka'ab. Jadi terakhir minta ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hias dan cantikkanlah kami dengan sifat rasa malu, dengan sifat kerendahan hati, dan jadikan ketakwaan itu perhiasan jiwa kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih bagi ustaz atas perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati saudara. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita tamat siaran, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakan apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.